Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهل قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Syarih Al-Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu dalil baharu segala jirim itu, terhenti ia dalil segala jirim itu atas isbatkan zaid atas segala jirim. Ini nak masuk perbahasan berkaitan dengan matalib al-matalibus sab'ah, 7 perkara yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan akan dia, menafikan perkataan ataupun i'tiqad musuh yang bercanggah dengan apa yang kita i'tiqadkan. Dia panggil sebagai istilahnya akan disebut nanti al-matalibus sab'ah. Maka apa benda yang 7 tu? Ada 7 perkara yang berkait dengan jirim dan arad yang kita nafi, yang kita isbatkan, yang mana isbat kita itu berlawanan dengan puak musuh. 3 berkaitan dengan jirim, 4 berkaitan dengan arad. Maka dia kata, dan ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, dalil baharu segala jirim itu, terhenti ia dalil baharu segala jirim. Terhenti sebab apa kita kata dalil jirim tu baru? Jirim itu baru, dalil dia itu, dalil kata jirim tu baru terhenti kepada 3 lah, kita senang kata. Terhenti kepada 3 perkara. Terhenti kepada isbatkan 3 perkara. Mana pertamanya isbatkan zaid, isbat atas segala jirim. Apa zaid tu? Dan murad dengan zaid, murad dengan tambah. Kalau kita terjemahan dia, terjemahan zahirnya zaid tu yang tambah lah, tambahan. Murad dengan zaid itu ialah segala arad, iaitu segala sifat yang baharu. Segala sifat yang baharu. Boleh kita kata umum lah. Arad di sini sama ada dia itu sifat yang jenis ada ataupun sifat hak bangsa sungguh.
Maka kata musannif itu yang pertama, terhentinya dalil jirim itu baru ialah yang pertamanya kepada atas kita isbatkan arad itu kepada jirim. Tu yang pertama. Yang keduanya dan atas itu ataf kepada atas isbatkan zaid. Dan atas isbatkan berlazim-laziman antara keduanya, antara jirim dan arad. Antara apa? Jirim dan arad. Berlazim tak? Berlazim. Dengan makna dia sekaligus jirim dan arad sekaligus. Kalau panjang, pendek sekaligus dengan jirim. Kalau dia hitam sekaligus dengan jirim. Tak ada dia itu ditakdirkan hitam, tiba-tiba jirim keluar dulu tanpa hitam. Akhir kali lewat sikit baru mari hitam kan. Berbeza lah kalau bertukar, contohnya daripada putih ke hitam, hitam ke putih, hitam tu mari kemudian lah, itu lain cerita. Dia nak kata jirim tu tak ada arad awal-awal, tiba-tiba arad pun mari, tak boleh, dia mesti berlazim-laziman, kerana arad dan jirim itu tidak bercerai tanggal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan atas membatalkan segala hawadith yang tiada awal baginya, bagi segala hawadith. Bukti ataupun dalil kepada baharunya alam itu, baharunya jirim itu, ataupun alam yang tertuju kepada jirim itu, terhenti nak kata dia tu baharu atas membatalkan kata segala perkara yang baharu tu tak ada awal. Jadi kita batalkan terlebih dahulu segala perkara yang baharu tu tak ada awal, barulah kita boleh mengatakan bahawasanya jirim itu dalilnya dalil kepada bahawasanya jirim itu baharu. Sebab kita membatalkan bahawasanya segala hawadith itu la awalalah. Kerana la awalalah kita tidak panggil sebagai hadith, tapi dipanggil sebagai qadim, tak dipanggil sebagai baharu. Dipanggil tidak dipanggil sebagai baharu. La awwala lahu tidak dipanggil sebagai baharu, bahkan dipanggil sebagai qadim. Okey, macam mana satu-satu huraian hasil daripada tawakuf dalil jirim itu baharu ke atas tiga ni? Maka dia pun hurai. Dan bermula demikian itu, demikian isbat dua dan nafi, batalkan hak pertama yang ketiga tadi tu. Dan bermula demikian itu, demikian tiga perkara tadi tu. Kerana apa? Kerana bahawa orang yang membantah itu, kalau dalam takbir ibarat Arab, dia panggil al-khasmu. Okay? Orang yang bantah lah al-khasmu, musuh. Kerana bahawa orang yang membantah itu terkadang berkata ia orang yang membantah. Apa yang dia kata? Maqul qaul. Tiada kami itu bukan kamu. Tiada kami benarkan bahawa di sana itu zaid, yakni ada arad atas segala jirim, nuktah. Sekarang ni dia nak berbalas hujah lah. Kami ni tak terima adanya arad pada jirim. Maka kita nak batalkan lagu mana? Kata musannif, maka kita batalkan akan kata al-khasmu atau musuh yang kata tiada kami terima zaid atas jirim tadi tu, dengan nyata dipandang, yakni nyata dengan musyahadah, dengan mata lendir kita. Sebab apa? Dari kerana tiada daripada orang yang berakal, melainkan yakni orang yang berakal mendapat ia orang yang berakal akan bahawa ada bagi zatnya, zat orang yang berakal itu suatu yang zaid, suatu yang ada arad atasnya, atas zat itu. Jadi orang yang berakal dia boleh tengok sendiri badan dia ke, pokok ke, apa-apalah makhluk Allah Subhanahu wa taala tak terlepas daripada adanya arad, sama ada putih, hijau, kuku, wangi, busuk, sejuk, panas dan sebagainya. Dia boleh nyata dengan musyahadah mata lendir dia. Yang ni dengan dia boleh lihat sendiri. Dia boleh lihat sendiri, dia boleh rasa sendiri, dia boleh dia boleh kecap sendiri apa yang di sebalik jirim itu, sama ada busuk ke, wangi, hijau, putih, hitam dan sebagainya, semua dia boleh nampak belakang. Noktah. Itu dia kata. Jadi kita dah batalkan hak pertama yang dia kata bahawasanya arad tu kami tak terima. Kita batalkan dengan musyahadah. Okey, lepas tu maka berkata khasam itu, iaitu orang yang bantah tadi, yakni siapa khasam? Orang yang membantah itu. Dia kata apa? Maqul qaul. Kami benarkanlah akan yang demikian itu. Demikian kata zaid itu sabit pada jirim. Dia pun terima. Salimna dia panggil.
Kami pun terimalah kata okeylah, kami terimalah arad itu ada di jirim. Tetapi tiada kami benarkan berlazim-laziman antara jirim dan zaid tadi, dan antara segala jirim. Okey, berlazim-laziman antara zaid itu dan antara segala jirim. Noktah. Okey, dia kata dah salimna, kami terimalah kamu kata arad itu ada pada jirim, tapi kami tak terima kata arad dan jirim itu berlazim-laziman dengan sekira-kira tidak bercerai tanggal. Hak tu kami tak terima. Lepas tu kita jawab apa? Maka kita, yakni ahli sunnah ni, batalkan akan ucapan al-khasam tadi dengan musyahadah juga. Tu. Dia panggil tadi, dia sebut nyata dipandang. Hak ni dengan musyahadah. Ni dia panggil tafannun fil ibarah. Tadi dia sebut dengan bahasa Melayu, iaitu nyata dipandang. Ni sekarang dengan bahasa Arab, syahada yushahidu musyahadah. Jadi musyahadah ada dua, satu musyahadah bil basar, satu musyahadah bil basirah. Kalau dalam bab akidah, musyahadahnya musyahadah bil basar. Kalau dalam bab tasawufnya musyahadah bil basirah. Tu nyata di musyahadah itu ketiadaan bercerai tanggal. Noktah. Ni pun dapat dibuktikan dengan dengan apa? Dengan mata lendir kita tengok sifat dengan jirim tu, arad dengan jirim tak bercerai tanggal. Memang dia sekaligus lah. Kalau panjang-panjang, pendek-pendek, hitam-hitam, kuning-kuning, tak ada dia bercerai tanggal, tak ada. Dapat dibuktikan dengan musyahadah. Tu senang. Tu nombor 2. Kemudian nombor 3 pula, dia pun tak puas hati lagi, maka berkata khasam itu, musuh itu pula, kami benarkanlah akan yang demikian kata berlazim-laziman antara zaid dan juga jirim. Okey, tadi kami benarkan bahawasanya zaid itu ada atas jirim. Okey, sekarang ni kami benarkan pula berlazim-laziman sebab kamu kata musyahadah. Okeylah, tak apalah. Tetapi tiada kami benarkan menunjuk ia arad itu atas baharu segala jirim. Noktah. Ni sekarang dia kata, kami tak terima kamu yang kata arad itu merupakan dalil yang menunjukkan bahawasanya jirim itu baharu. Kami tak terima. Sebab apa tak terima? Ilat bagi kata tidak kami benarkan kerana ihtimal, iaitu bawa ke barangkalian bahawa ada ia jirim itu, ia tu rujuk pada jirim dah lah. Jirim itu qadim. Boleh jadi tak qadim? Boleh jadi qadim. Sebab tu kami kata, tak boleh kata arad itu dalil kepada baharunya jirim. Sebab apa? Sebab ada ihtimal kata jirim itu qadim. Dan demikian zaid itu baharu. Yakni sedangkan, dan demikian yakni sedangkan ataupun walhal ataupun padahal, demikian zaid itu, demikian arad itu baharu. Baharu sifat yang tiada awal baginya, bagi zaid tadi. Sebab dia kata kebarangkalian zat jirim itu baharu, zat jirim itu qadim, tapi arad dia itu baharu. Baharu pula yang tiada awal baginya. Ini dia panggil qadimun naw' hadithus syakhs. Diri benda itu, diri perkara itu baru, tapi tilik kepada naw' dia, tilik kepada keseluruhan dia qadim. Contoh gerak. Sekarang ni gerak. Gerak sekarang ni barulah. Tilik pada syakhs tertentu sekarang ni. Tertentu sekarang ni gerak, tertentu sekarang diam. Kita kata baharu. Tapi tilik kepada sebelum-sebelumnya, adakah dia tu tak gerak? Sebelum-sebelumnya tu, adakah alam ni tak gerak? Gerak juga. Gerak. Jadi kita tak tahu penghujung dia. Jadi dia pun kata, dari sudut syakhs, dari sudut diri gerak tu, sekarang ni yang duduk lahir sekarang ni gerak ni, itu baharulah. Tapi dari sudut tilik kepada hak sebelum-sebelum ni, gerak juga. Dan kita tak tahu penghujung dia. Dikira qadim lah dari sudut tu. Qadimun naw' dia panggil. Okey. Dan demikian zaid itu baharu, tiada awal baginya. Kerana apa? Kerana tiada daripada gerak, melainkan dahulu daripada gerak itu, gerak. Sekarang gerak sekarang ni panggil syakhs. Gerak sekarang ni tertentulah syakhs sekarang ni. Tapi tilik pada sebelum-sebelum tu gerak juga. Tu tilik pada naw'. Tilik pada naw' gerak tu gerak. Daripada dulu gerak dah. Tapi tilik pada sekarang, dari sudut sekarang ni, dari sudut sekarang ni baru gerak. Tilik pada hak sebelum-sebelum ni, gerak juga. Mana gerak tu qadim, nisbah naw', tapi syakhs sekarang ni dia baharu.
Dan seperti demikian itulah gerak itu selama-lamanya. Selama-lamanya balik belakang. Gitulah cerita kata selama-lamanya dia itu apa? Dia itu gerak. Mana qadim? Dia panggil qadimun nu'. Sebab tu kami tak terima kata arad itu menunjukkan kepada jirim itu baharu. Kerana boleh jadi jirim itu qadim, dia punya arad itu baharu pada syakhs dan nu'nya qadim. Maka adalah ia jirim tadi tu baharu dengan syakhs dari sudut diri dia sekarang ni syakhs, ataupun maka adalah ia gerak tadi baharu dengan syakhs, baharu dari sudut diri dia sekarang ni, dia itu baru sekarang baru lahir gerak tu atau diam tu. Tapi qadim ia arad gerak tadi dengan nau'nya, nau' gerak nisbah pada tirik pada sebelum ni, maka keseluruhan gerak tu bagi qadim lah. Dengan makna bahawa suatu bagai gerak itu qadim. Satu bagai dengan makna sejenis gerak itu, satu benda gerak tu, semua daripada dulu sampai sekarang gerak tu qadim. Sebab bukan sekarang saja gerak, dak, sebelum ni gerak juga. Tu satu kumpulan gerak tu dia panggil qadim. Sebab berlaku dah daripada dulu gerak, dan berlaku tu pula selama-lamanya. Tak tahu bila penghujung pengesuk dia. Dan syakhs baharu, yakni gerak itu dari sudut syakhs sekarang ni, tertentu sekarang ni, tu baharu dia kata. Tilik pada keseluruhan, gerak tu qadim sebab sejak dulu lagi ada namanya gerak. Tu. Maka kita batalkan akan perkataan khasam itu dengan beberapa perkara. Lagu mana kita batalkan? Setengah daripada beberapa perkara tu, bahwasanya sya'an tiada wujud bagi nau' itu melainkan di dalam kandungan syakhsnya, nau' itu. Wah, Rabbi. Dia kata daripada bahawasanya tadi seperti demikian itu tadi hilang dah. Tiada wujud bagi nau' itu, kita batalkan perkataan kata qadimun nau' baharu syakhs, ialah tiada wujud bagi nau' itu, tiada wujud bagi satu nau' itu, satu bagai itu, melainkan di dalam kandungan syakhs nau' itu. Kita sekarang ni contoh syakhs dengan nau'. Nak berbentuk syakhs, nak bentuk nau' tu mesti ada syakhs. Contoh kita kata nau' dia adalah insan. Jinsun dia hayawan. Hayawan tu ada insan, ada kerbau, ada lembu, ada kambing, betul tak? Sebab hayawan tu jinsun. Nau' dia apa? Nau' dia ialah insan contohnya. Kerbau, kambing, lembu. Kemudian bawah insan apa dia? Ada syakhs. Mana? Ahmad, Muhammad. Okey, terbentuknya nau' insan itu hasil daripada adanya Ahmad, Muhammad, Ali dan sebagainya. Jadi boleh jadi tak kalaulah Ali, Muhammad semua ni baharu, tapi nau' insan tu qadim, boleh terima tak? Tak boleh, sebab nau' itu hasil daripada ada syakhs juga. Macam kita kata kerusi, contoh kita kata kerusi. Kerusi, nak bentuk kerusi mesti ada kaki, ada kayu, ada tempat menyandar. Kita gabung-gabung jadi kerusi. Boleh jadi tak kerusi satu tu qadim tapi bahagian-bahagiannya baru? Tak boleh. Begitu juga Ahmad, Muhammad, Ali, Semat dan semua ni baru, tiba-tiba nau' dia iaitu insan jadi qadim. Tak boleh. Jadi nau' itu akan jadi baharu apabila syakhs di bawahnya Ahmad, Muhammad dan sebagainya tu baharu juga. Jadi tak boleh terima kata kalau nau' itu qadim, syakhs itu baharu. Tak boleh. Lepas tu dia kata tiada wujud bagi nau' itu melainkan di dalam kandungan syakhsnya, syakhs nau'. Maka apabila adalah syakhs itu baharu,
contoh Muhammad Ahmad Ali tadi tu, niscaya lazimlah bahawa adalah nauk itu seperti demikian itu juga, yakni baharu. Bila kata Ali, Muhammad, Ahmad tu baharu, maka nauk insan tu pun baharu lah. Tak boleh kita kata qadim. Macam tu juga gerak. Okey, gerak itu nauk. Lepas tu afrad dia atau syakhs dia ada gerak tu, gerak ni, gerak tu, gerak ni. Boleh jadi tak kita kata oh gerak nauk gerak tu qadim, lepas tu gerak kerusi, gerak manusia, gerak binatang tu baru. Tak boleh. Sebab gerak tu terhasil daripada gerak yang nauk itu, gerak yang satu bagai gerak itu hasil daripada ada yang kita sabit gerak kerusi, gerak meja, gerak orang, gerak mendatang, gerak kera, gerak manusia, gerak monyet, macam-macam gerak tu. Itu syakhs gerak tu. Gerak-gerak ketika itu dan tertentu pada seseorang itu baharu, maka seluruh gerak itu pun baharulah. Tidak ada nauk itu qadim, tiba-tiba syakhs dia baharu. Insan itu qadim, tiba-tiba dia punya nauk iaitu Ahmad, Mamat tu baharu. Tak boleh lah. Mestilah nauk itu baharu. Bila nauk baharu menghasilkan afrad tu atau syakhs tu baharu. Kalau syakhs tu qadim, baru nauk tu pun qadim, tak apalah. Tapi kalau syakhs atau afrad itu baharu, maka dia punya nauk itu pasti baharu, tak boleh qadim. Begitu juga dia nak membatalkan pandangan khasam ataupun musuh ini, bahawasanya dia kata tak boleh kami terima kata gerak sekarang ni dia panggil gerak syakhs, gerak yang sekarang ni baharu, tapi tilik kepada satu bagai nauk, satu bagai gerak, tu qadim. Sebab gerak ni berlaku dah dulu-dulu ni tak terhingga ni, maka dia kata qadim. Tak boleh. Sebab apa? Sebab atas salah satu hujahnya ialah tak boleh ada nauk itu melainkan syakhs, dan tidak boleh sabit nauk itu, tak boleh sabit nauk itu sebagai perkara yang qadim ataupun sebagai perkara yang baru, melainkan syakhs dia pun, afrad dia pun ikut sekali. Kalau dia punya nauk itu qadim, maka dia punya syakhs pun qadim. Kalau dia punya nauk itu baharu, maka syakhs di bawahnya, afrad di bawahnya turut baharu. Tak boleh kalau nauk itu qadim, syakhs dia, afrad di bawahnya baharu. Tak boleh. Tu hujah yang ketiga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka batallah segala yang baharu tiada awal baginya. Yakni batallah perkataan khasam tadi, iaitu segala yang baharu tiada awal baginya. Bagi yang baharu, tak betul lah. Itu 3 matalib yang ketiga. Sekarang ni 4 matalib yang baki kita tujukan kepada Arab. Kalau dia kata, dan dalil baharu segala Arab itu, apa dalilnya? Terhenti ia dalil Arab, dalil baharu segala Arab itu terhenti. Mana nak kata dalil Arab ini baharu, nak kata Arab ni baharu, dalil iaitu kepada terhenti, yang berhajat pada 4 benda. Mana? Atas membatalkan, yang pertamanya atas membatalkan berdiri Arab dengan sendirinya. Kita batalkan terlebih dahulu Arab ni passion boleh bawa diri macam zat. Tu yang pertama kita kena batalkan, baru kita boleh sabitkan dalil baharu Arab. Yang kedua, dan membatal berpindah ia Arab kepada yang lainnya, lain pada Arab. Dengan makna kita batalkan terlebih dahulu Arab ini boleh berpindah randah, kerana zat sahaja yang boleh berpindah randah. Sebab yang boleh pindah randah ni boleh bawa diri, ma qama bi nafsihi, ma tahayyaza bi nafsihi. Tu kita dah bahas dalam bab jirim dan zat. Adapun Arab sifat dia ma qama bi ghairihi, ma tahayyaza bi ghairihi. Dia passion tumpang di lain. Jadi tak boleh dia berpindah dengan sendiri. Bila berpindah dengan sendiri, makna dia itu seolah-olah berdiri dengan sendiri. Dia itu boleh bawa diri. Sedangkan boleh bawa diri itu dipanggil sebagai zat, tak dipanggil sebagai sifat. Kena batalkan dulu. Yang ketiga, dan membatalkan tersembunyinya Arab noktah. Tersembunyi mana apa? Dia panggil contoh gerak dan diam. Sekarang ni saya diam. Gerak tu sabit dah di saya, sabit di saya, tapi sembunyi. Dia sabit gitu. Itu kena nafi dulu. Kena nafi pula tu. Sebab abdidan la yajtami'an. Contoh gerak dan diam. Ada di diri saya, cuma sekarang saya gerak. Mana diam tu ada di diri saya, tapi dia itu sembunyi. Tak boleh kata gitu. Bila bergerak pula sembunyi diam. Sembunyi ada di dalam diri saya. Bila saya diam, gerak tu ada di diri saya, diam pula yang muncul. Bukan gitu.
Tu yang ketiga. Dan yang keempat, dan membatalkan bahawa yang qadim itu menerima adam. Kena batalkan terlebih dahulu bahawasanya qadim itu menerima tiada. Hak tu kena batalkan. Sebab benda qadim tak boleh terima tiada. Sama ada tiada itu lahiq atau sabiq. Sama ada qadim itu tak boleh menerima adam ataupun tiada yang lahiq yang akan datang ataupun sabiq yang telah lalu. Tak boleh sama sekali adam itu muncul pada benda yang qadim. Jadi tidak boleh kita isbatkan qadim itu tiada, ya qadim itu boleh terima tiada, tak boleh. Kena kita sabit dan batalkan 4 perkara ni, barulah kita boleh nyatakan arad itu baru. Sebab apa? Dia kata dan bermula yang demikian itu, demikian terhentinya dalil baharu arad ke atas 4 ini, kerana khasam itu, musuh itu terkadang menegah ia khasam itu bahawa segala arad itu berubah ia arad daripada adam kepada wujud, dan akasnya, akas daripada yang tersebut, yakni daripada wujud kepada adam. Jadi musuh kita ni kata dia menegahkan bahawa arad itu boleh berubah. Arad itu apa? Aradnya itu boleh berubah. Boleh berubah daripada adam kepada wujud, wujud kepada adam. Dia nafi hak tu. Maka kita nak jawab lagu mana? Maka bermula gerak, kemudian daripada sukun, yakni diam itu, umpamanya itu tiada ada ia gerak, kemudian daripada sukun itu. Okey, siap. Maka bermula gerak kemudian daripada sukun, umpamanya, makna dia diam dulu, lepas diam baru gerak. Okey, tiada ada ia gerak tu ma'dum. Tiada ada ia. Ni masih lagi kata khasam ni. Ni masih lagi kata musuh ni. Bukan al-sunnah lagi ni. Maka bermula gerak kemudian daripada sukun. Okey, puak musuh ni dia kata gerak kemudian daripada diam. Makna diam dulu kemudian gerak. Umpamanya tiada ada ia gerak tu ma'dum, bukannya gerak tu tiada. Kan kita sekarang sukun, sekarang diam, lepas tu gerak kan. Okey, waktu kita sukun, waktu kita diam tu, gerak tu ada tak? Dia kata, bukannya gerak tu tiada. Lepas tu bukannya gerak tu tiada, kemudian didapatkan akan gerak tu. Bukan. Lepas tu, tetapi ada ia gerak tu maujud dahulu, yakni sebelum daripada demikian itu, demikian sukun. Titik situ. Jadi dia kata, dak, sukun, diam dan gerak ni ada dah. Lepas tu, bila kita sukun, bila kita diam, gerak tu tak ada ke? Gerak tu ada. Lepas tu mana dia? Tersembunyi di dalam tak jawab lagi lah. Boleh jadi kemungkinan banyak tu. Bila kata gerak dengan diam tu arad dia kata. Okey, bila waktu dia sukun, gerak tu ada tak? Dia kata gerak tu ada. Gerak tu ada sekali. Bukannya gerak itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada selepas sabitnya sukun. Dah, dia kata. Lepas tu kita pun jawab. Maka kita kata bagi khasam itu, kita tanya balik. Adakah ia gerak tu berdiri pada ketika itu, pada ketika sukun, dengan sendirinya gerak? Waktu kita diam tu, adakah waktu tu gerak tu ada dengan sendiri? Dengan mana ada, dengan mana gerak itu boleh bawa diri? Gerak tu boleh bawa diri macam zat gitu ke? Atau ada ia gerak itu berpindah daripada suatu tempat ke tempat yang lain? Asalnya gerak tu ada tempat lain, bila kita nak gerak dia mari ke kita, gitu ke? Atau tersembunyi ia gerak pada tempat itu, pada tempat ni zat lah. Tempat itu tempat yang diam tadi. Kita buat ia rujuk pada gerak lah. Okay. Sekarang ni sukun. Okay, bila sukun diam, gerak tu tersembunyi dalam badan ke? Tu yang ketiga. Maka jikalau ada ia khasam itu, surah yang pertama, ataupun jikalau ada ia gerak itu, surah yang pertama, yakni berdiri sendirinya, yakni gerak tu boleh bawa diri, niscaya lazim diri arad, berdiri arad, yakni ada arad dengan sendirinya je arad itu. Lazim gitu. Maknanya lazimnya gerak tu boleh bawa diri. Boleh bawa diri dia pergi merata-merata, bila kita nak gerak, mari ke kita.
Adakah boleh begitu? Maka iaitu lazimnya berdiri arat dengan sendiri batilun. Tu yang pertama. Bila kita diam, khasam pun kata, contoh kalau dia kata khasam ataupun musuh tadi kata, gerak tu dia boleh bawa diri. Dia bawa diri, dia macam zat. Dia boleh bawa diri macam zat. Bila kita nak gerak, pok bagi kita. Tak boleh kata gitu. Sebab lazim kata arat tu berdiri dengan sendiri. Boleh bawa diri. Tu yang pertama. Dan jikalau ada ia gerak tu surah yang kedua, ataupun jikalau ada ia gerak tu surah yang kedua. Mana surah yang kedua? Iaitu dia kata tadi bahawasanya berpindah. Berpindah kepada yang lain. Betul tu. Berpindah kepada yang lain. Berpindah kepada yang lain. Seperti demikian itu juga. Mana? Seperti demikian itu. Iaitu apa tadi? Mana dia? Dan jikalau ada ia gerak tadi surah yang kedua. Mana surah yang kedua? Iaitu surah yang kedua tu. Mana surah yang kedua? Surah yang kedua tu iaitu berpindah ia kepada yang lain. Dia passion pindah. Maknanya gerak tu tak ada di kita waktu kita diam. Tiba-tiba dia pindah bagi kita. Begitu ke? Maka demikian itu jua. Apa demikian itu jua? Yakni batil lah. Kerana apa? Kerana bahawasanya lazim berdiri arat itu dengan sendirinya, sendiri arat pada lahzah berpindah arat. Sebelum dia nak berpindah tu mestilah kena berdiri sendiri, boleh kena bawa diri sendiri sebelum dia nak pindah ni daripada tempat ke tempat lain. Jadi kalau kita sukun sekarang ni diam, kita pun bergerak. Mana gerak tu kalau dia kata ada di tempat lain, lepas tu pindah bagi kita, nak kepindah tu mestilah dia ada bawa diri sendiri. Betul tak? Betul lah. Kalau dia ada di kita dah, contohlah, kalau dia ada di kita dah, tak jadilah istilah berdiri dengan sendiri di tempat lain lepas tu pindah kita dah. Sekarang ni bila kita kata arat itu, yakni gerak tadi tu berpindah ke daripada tempat lain ke kita, makna dia itu boleh berdiri, bawa diri jugalah. Tadi kita batalkan kata arat itu ataupun gerak itu berdiri dengan sendiri. Sebab berdiri dengan sendiri lah, berdiri dengan sendiri. Boleh tak arat tu ataupun gerak tu berdiri dengan sendiri? Tak boleh. Lepas tu yang kedua kita batal, kalau tak boleh juga dia itu berpindah randah arat tu. Sebab dia bukan boleh bawa diri. Jadi kalau dia berpindah daripada tempat lain ke kita gerak tu, makna dia boleh berdiri dengan sendiri. Batal juga. Dan jikalau ada surah yang ketiga. Mana surah yang ketiga? Iaitu tersembunyi gerak tu di orang tu. Niscaya lazimlah berhimpun dua yang berlawanan, ad-diddan la yajtami'an. Iaitu apa? Ketika dia sukun, ketika dia diam, di dalam diri dia juga ada gerak. Terhimpun dua benda, tak boleh contoh hitam dalam masa yang sama dia putih, dia tersembunyi putih tu. Lepas tu akan bertukar putih. Tak ada tersembunyi. Bila kita gerak, diam itu ada di tubuh kita, dia bersembunyi, tak boleh. Bila kita diam, gerak itu bersembunyi di tubuh kita, tak boleh. Itu bukan ahli sunnah. Itu Mu'tazilah tu. Mu'tazilah kata dia tersembunyilah dalam badan. Dan iaitu berhimpun dua yang berlawanan, batil juga. Maka berkata ia khasam. Tiga benda dah kita batalkan. Dia pun kata, kami benarkanlah akan yang demikian tiga perkara surah tadi. Tetapi tiada kami benarkan bahawasanya syaad menunjuk ataupun bahawasanya arat itu menunjukkan ia arat atas baharunya jirim. Dia kata tak boleh juga. Arat itu menunjukkan kepada baharunya jirim. Tak boleh. Sebab apa? Kerana ihtimal bahawa ada ia qadim. Kejap. Macam silap ia tu. Tadi dia kata apa? Dan dalil baharu segala arat itu terhenti ia atas. Kejap. Tetapi tiada kami benarkan bahawasanya menunjukkan ia atas baharunya kerana ihtimal bahawa ada ia qadim dan berubah ia daripada Adam. Kerana menunjukkan ia arat itu. Gitu bahawasanya menunjukkan ia arat itu atas baharunya arat. Dia kata okeylah, kami benarkanlah tiga-tiga tu. Kamu kata tu. Tapi kami tak benarkan juga bahawasanya arat ini baharu. Kalau kamu sabitkan tiga tadi, tetap kita kata tak boleh kita kata arat itu baharu. Tak boleh. Bukan menunjukkan arat itu baharu. Kerana apa? Kerana ihtimal bahawa ada ia arat itu qadim.
Lepas tu, dan berubah ia arad daripada adam kepada wujud. Ni pas apa? Ni pok-pok ahli khasam pas apa ni? Jadi kita ni kalau kita mengaji dah, kita kata merepek lah. Memang merepek lah. Kok mana arad tu kita kata qadim, lepas tu dia tu berubah daripada ada kepada tiada. Ada daripada tiada, tiada kepada ada. Kok mana? Kita kata qadim tu tidak boleh menerima tiada. Tu dikata yang keempat tadi, mestilah kita batalkan terlebih dahulu benda qadim itu tak boleh terima tiada. Tapi puak ni kata, ada je. Boleh je kita kata ihtimal bahawa arad itu qadim dan dia berubah daripada tiada kepada ada. Dan akasnya, akas daripada yang tersebut, yakni daripada wujud kepada adam. Boleh ya? Maka kita kata, maka kita batalkan akan dia akan perkataan khasam tadi dengan bahawa yang qadim itu tiada menerima adam. Boleh tak? Tak boleh. Yakni boleh dhabit situ sama ada adam lahiq, adam sabiq, adam dulu, adam kemudian. Tak boleh berlaku. Dan bermula segala perkara ini, perkara daripada awal sampai habis, ada 3 perkara matalib pada jirim, 4 matalib pada arad, 7 ni dinamakan segala perkara ini matalib yang 7. Dia panggil al-matalibus sab'ah, ay al-matalibul ma'dudatu ila sab'ati. Ni dalam kitab Fathul Majid ada lah. Kitab Fathul Majid ada, ataupun Hasyiah Syarqawi. Faham ke tak? Senang tu. Sebab kita jauh senang sikit. Dan dengan sebab mengenal akan dia, akan matalib yang 7 ni, lepaslah mukallaf daripada segala pintu neraka jahanam yang 7. Lepas sebab ada 7 matalib, 7 ni lepas 7. Ni kata ulama ni, bukan hadis, bukan. Makna kalau kita pegang 7 tadi tu, makna kita sabitkan dalilnya, kita sabit baharunya jirim dan baharunya arad. Bila sabit baharunya jirim, baharunya arad, maka kita akan mikir kata siapa yang membaharukan dia? Ada yang membaharukan dia. Maka ada sabit sifat wujud, iaitu siapa? Tuhan. Siapa Tuhan tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat kita. Kalau tidak jadi kafir, kita kita menafikan wujudnya Allah Ta'ala, kafirun bil ijma', kerana dia itu ijma'u ahli billah, ijma' sekalian ahli agama bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Dan tiada yang 7, seperti barang yang berkata akan dia, akan barang itu oleh musannif Imam Sanusi dengan kata Imam Sanusi, dan tiada mengetahui akan matalib yang 7 itu melainkan dia mengetahui orang yang rasikh, orang yang mendalam pada ilmunya, ilmu orang itu, yakni orang yang sangat mahir ilmunya, ilmu orang itu rasikh, ar-rasikhina fil ilm. Puak-puak ni lah ar-rasikhina fil ilm yang disebut dalam surah Ali Imran tu, yang boleh takwil, yang merujuk kepada ahlu takwil. Yang mengetahui ayat-ayat mutasyabihat itu Allah war-rasikhuna fil ilm, orang yang mendalam dan mahir dalam ilmunya. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan sungguhnya sya'an telah isyarat baginya, bagi matalib yang 7 itu, oleh setengah mereka itu ulama, dengan kata mereka itu ulama. Ini kena syarah sikit, dia ada dalam bab Qutaibah Rasyidi. Zaidun maqama man mustaf'ilun Zaidun maqama man taqal makamana man fakkala udmu qadimin lahana. Mustaf'ilun bahar rajas. Sebelum kita pergi kepada artinya itu, kita kena syarah lah. Dalam Zaidun sampai lahana tu ada matalib 7. Zaidun maqama man taqal makamana man fakkala udmu qadimin lahana. Ada matalib 7 dah. Kalau tengok dalam ta'liq bab Qutaibah Rasyidi adalah, kita baca sikit ta'liq bab Qutaibah Rasyidi tu. Dia kata apa? Dia kata syarah bagi itu, syarah bait ini seperti berikut. Qauluhu Zaidun. Zaidun tu masdar daripada zada, dan iaitu isyarat kepada isbatkan yang lebih di atas jirim. Itulah zaid tadi itulah, iaitu arad, tuju pada arad, dengan makna terhentinya dalil baharu jirim ialah adanya arad. Yang pertama, qauluhu maqamah,
Ma tu nafiyah, iaitu nama nafi, dihazafkan daripadanya akan alif. Asalnya mim alif lah. Ma itu ma nafiyah, tapi dihazafkan. Kerana apa? Kerana darurah wazan. Dan qama itu fi'il madhi, iaitu isyarat kepada nafi berdiri arat dengan sendirinya. Ma qama, tidak berdiri, maknanya tidak berdirinya arat dengan sendiri. Okey. Tu ma qama. Dan dhamir di dalam qama itu kembali kepada Zaidun dengan makna az-zaid. Yakni tidak berdiri ia az-zaid. Siapa az-zaid? Arat. Yang pertama tadi Zaidun dengan makna sabitnya arat. Maqama yakni sabitnya arat tu tak berdiri dengan sendiri. Dengan makna dia itu tumpang di za'ah. Qauluhu mantaqal. Mantaqal tu apa pula? Dengan sukun lam kerana wazan, dan iaitu isyarat kepada nafi berpindah arat. Intaqala, kan? Mantaqal tidak berpindah, merujuk kepada arat tu tidak berpindah. Okey. Qauluhu makamana. Kata qil bahwasanya ia daripada bab nasara wa sami'ah. Dan iaitu kamana, nasara kamana. Kalau sami'ah biasa tu. Kalau sami'ah baca kamina gitu. Dan iaitu isyarat kepada nafi sembunyi arat. Kamana kan tersembunyi. Mana kita ternafinya arat tu sembunyi di badan. Maknanya kalau contoh gerak dan diam. Kalau kita bergerak, sembunyi itu bukan sembunyi di badan. Sembunyi itu tak ada lah. Bila kita gerak, sembunyi itu tidak sabit, tidak sungguh. Bila kita diam, maka gerak tu tidak sungguh. Bukannya bila kita diam, bila kita diam, gerak tu duduk sembunyi di badan kita. Bila kita gerak, diam tu sembunyi di badan kita. Bukan, itu Mu'tazilah. Tu maka mana? Qauluhu la udma. Dia biasanya dia terlepas satu tu babo ni kutaibah ni, man fakka tu. Man fakka dengan makna berlazim-laziman. Man fakka ni tidak bercerai tanggal. Makna dia kata arat itu berlazim-laziman dengan jirim. Itu tanda berdalil bahru jirim. Man fakka. Kemudian baru la udma qadimin. La udmu qadimin dibaca dengan dhammah ain dan sukun lam. Murakkab idhafi isim la, khabarnya mahdhuf. La udmu qadimin iaitu merujuk kepada tidak tidak menerimanya adam bagi qadim. Tidak menerimanya tiada bagi qadim. Yakni qadim, benda qadim ni tak boleh kita kata tiada. Sama ada tiada lahiq atau tiada sabiq, tak boleh. Tu. Akhir sekali la hana, la tu nafiyah. Hana itu rumus dengan ha itu kepada hawadith. La awwala laha, ai la hawaditha, la awwala laha kainatun lana. Itu. Ha tu ha tu rumus bagi hawadith. Na tu ailana lah, iaitu tidak sabitnya hawadith yang tidak awal baginya. Tu la hana. La yakni nafi, hana tu ha tu hawadith, na tu ailana. Ini tidak sabitnya hawadith yang tiada awal baginya, tak sabit. Bahkan hawadith semuanya tidak ada, semuanya ada awal. Tu 7 maqali. Jadi Zaidun 1, maqama 2, mantaqal 3, makamana 4, manfakka 5, la udbu qadimin 6, la hana 7. Cukuplah maqali 7. Tu seperti mana kita syarah tadi. Kemudian baru kita masuk pengertian dia. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, artinya arti bait syair tadi, bermula pekerjaan yang lebih itu Zaidun tu lah, tiada berdiri ia pekerjaan yang lebih dengan sendiri. Tu Zaidun maqama. Dan tiada berpindah ia pekerjaan yang lebih. Pekerjaan yang lebih tu arat lah, zaid. Daripada gua suat berapa? Allah dah tutup lah. Dan tiada berpindah ia pekerjaan yang lebih itu daripada suatu kepada suatu. Tak pindah. Bukannya gerak tu ada di mana-mana, bila kita nak gerak baru mari, kan? Dan tiada bersembunyi ia pekerjaan yang lebih itu padanya, pada zat ataupun pada suatu. Tak. Mana kalau kita sukun, gerak tu bukan ada sekali tersembunyi dalam badan, bukan. Kalau kita diam, bukannya gerak tu ada sekali dalam badan tapi tersembunyi, tak. Kalau kita gerak, bukannya diam itu sembunyi dalam badan kita, bukan. Dan tiada tinggal daripada zat dan tiada adam, dan tiada tinggal, tiada tanggal, yakni tiada bercerai tanggal daripada zat, dengan mana duduk sekali. Tak boleh zat itu tanpa arat tiba-tiba baru mari arat, tak boleh, dia lazim-laziman.
Dan tiada adam bagi yang qadim, yakni tiada menerima adam bagi yang qadim. Benda yang qadim ni tak boleh terima tiada. Dan tiada bagi segala yang baru yang tiada permulaan baginya, bagi segala yang baru, yakni tak boleh terima kata segala yang baru ni tiada permulaan baginya, tak boleh. Bahkan yang sabitnya ada baginya, sabit sungguh baginya permulaan, tu baru panggil hadis. Lagu mana kita sabit hadis yang namanya baru dalam keadaan dia tu tidak baru, dia itu tidak ada awal, tak boleh. Canggah tu abdidani la yajtami'an. Nokta. Itu dalil sifat wujud daripada muka surat 58 dulu sampai 60 ni. Ni baru masuk burhan yang seterusnya pula, sifat qidam dan baqa. Kata musannif rahimahullahu taala, macam musannif kata sebelum dia bawa dalil daripada matan Ummul Barahin, dia sebut ayat Quran untuk dia ambil berkat. Dan adapun dalil qidam bagi Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir. Artinya, arti firman Allah, ia Allah jua yang awal dan yang akhir. Apa makna awal, apa makna akhir? Dan makna awal itu, yakni bermula, makna awal itu tiada permulaan, yakni wujud Allah tak ada mula. Dan akhir itu tiada kesudahan, yakni wujud Allah Ta'ala itu tiada ada akhirnya. Dan dalil aqli seperti kata Syekh radhiyallahu taala anhu, yakni Syekh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu taala anhu ardah, wa amma burhanu wujubil qidami lahu taala فلأنه أي فظاهر لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. نقطة. Dan adapun tanda wajib qidam bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana, yakni maka zahir ia wajib qidam tu. Apa? Kerana bahwasanya nyosaan jikalau tiada ada ia Allah qadim, niscaya adalah ia Allah baharu. Dan jikalau ada ia Allah baharu, niscaya berkehendak kepada orang yang membaharukan Allah Ta'ala. Maka kalau begitu, Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tu pun tidaklah qadim. Ni dia panggil qiyas ni. Dia panggil qiyas apa? Contoh kita kata lau lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftaqiru, tu dia terjemah gini. Dia terjemah jikalaulah ia baharu, niscaya berkehendak kepada orang yang membaharukan dia. Bila pun kita potong hadul awsat, dia akan jadi jikalau tiada ada ia qadim, niscaya berhajatlah kepada yang membaharukan dia. Qiyas ni batil. Qiyas ni kita batalkan. Kenapa? Kerana kita tidak menerima Allah Ta'ala itu ada yang membaharukan dia. Jadi dia buat qiyas lah. Qiyas iqtirani yang mana qadhiyah dia syarti. Qiyas iqtirani yang mana qiyasnya muqaddimah dia ataupun qadhiyahnya ialah syarti. Jikalau yang pertama, muqaddimah pertama, jikalau tiada ada ia qadim, niscaya adalah ia baharu. Dia ambil hadul awsat baharu pula. Dan jikalau, tu yang qadhiyah kedua, dan jikalau ada ia baharu, niscaya berkehendak kepada orang yang membaharukan dia, membaharukan Allah. Natijahnya, jikalau tiada ada ia Allah qadim, niscaya ada yang membaharukan dia. Itu natijah dia. Adakah begitu? Tak boleh. Kalau begitu maka lazim jadilah daur atau tasalsul. Dan daur dan tasalsul itu batal dengan kaedah akan at-tarjihu bila murajjah pada waktu sifat wujud dulu. Lepas tu ad-diddan la yajtami'an pun pada sifat wujud dulu, iaitu antara musawah dan tarjih, rujahan. Sekarang ni mustahil yang seterusnya, iaitu daur wa tasalsul. Tak boleh kau. Bermula burhan, ni syarah dia. Bermula burhan ini tiada sempurna. Burhan ini, burhan yang disebut musannif, tiada sempurna ia burhan, melainkan dengan 3 qiyas. Dia bawa bagi 3 qiyas dia. Mana? Dan aturannya, aturan 3 qiyas. Itu dikatakan jikalau tiada ada ia Allah qadim, niscaya adalah ia Allah baharu.
Sebab apa? Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya qadim dan baharu. Dalam alam ni tak ada antara qadim dan baharu ni ada benda lain, tak ada. Dia tak qadim baharu, tak baharu qadim tu ya. Tetapi ni istisna dia. Ni qadimah kedua. Tetapi ni istisna dia. Ni haraf istisna. Keadaan Allah itu baharu, itu mustahil. Maka dapat natijah Allah itu qadim. Tu natijah dia. Apa kita kata mustahil? Dari kerana jikalau ada ia, ni qiyas kedua. Dari kerana jikalau ada ia Allah baharu, niscaya berkehendak ia Allah kepada orang yang membaharukan Allah. Tu qadiyah pertama. Ni qiyas yang kedua, qadiyah yang pertama. Lepas tu istisna, qadiyah kedua. Ni qiyas syarti muttasil atau qiyas istithnai muttasil. Tetapi berkehendak kepada orang yang membaharukan Allah, itu mustahil. Jadi natijahnya ialah Allah Ta'ala itu bukan baharu. Jadi itu Allah Ta'ala itu bukan baharu. Kerana apa? Kerana apa kita kata mustahil? Dari kerana jikalau, ni qiyas ketiga pula. Dari kerana jikalau berkehendak ia Allah kepada orang yang membaharukan Allah, niscaya lazim daur atau tasalsul. Dan bermula keduanya daur dan tasalsul itu mustahil. Maka barang yang bawa ia barang kepada keduanya daur dan tasalsul itu, dan iaitu iaitu mana? Iaitu barang yang bawa kepada keduanya tu. Apa yang bawa kepada daur dan tasalsul? Iaitu berkehendak kepada orang yang membaharukan Allah, itu mustahil. Jadi qiyas yang ketiga, ketiga tadi kita tak ingat dah. Yang ketiga sebenarnya, jikalau berkehendak ia Allah kepada orang yang membaharukan dia, niscaya lazim daur dan tasalsul. Kemudian qadiyah yang seterusnya, qadiyah kedua, akan tetapi daur ataupun tasalsul itu mustahil. Maka kita sabit kata Allah Ta'ala tidak berhajat kepada orang yang membaharukan dia. Itu tiga qiyas. Qiyas yang ketiga. Sebab apa daur dan tasalsul tu mustahil? Kerana bermula keduanya daur dan tasalsul itu mustahil. Maka bila kata daur dan tasalsul itu mustahil, barang yang membawa ia barang kepada keduanya daur dan tasalsul itu, apa barang yang bawa kepada keduanya? Yang ni barang, yang ni perkara yang boleh membawa kepada daur dan tasalsul. Apa dia? Iaitu berkehendaknya Allah kepada orang yang membaharukan Allah, itu mustahil. Barang yang bawa kepada keduanya, iaitu daur dan tasalsul tu mustahil. Kerana daur dan tasalsul tu pun mustahil. Ma yuaddi ilal mustahil, mustahil lah. Barang yang bawa kepada benda mustahil juga. Apa benda yang bawa kepada daur dan tasalsul? Berkehendak kepada ada yang membaharukan dia, berkehendak kepada ada yang membaharukan dia, mustahil. Maka daur dan tasalsul tu pun mustahil. Begitu juga ma yuaddi ilal haram. Barang yang bawa kepada benda haram. Asalnya berzina tu haram. Benda yang bawa kepada zina, itu pun haram. Mencuri itu haram. Perkara yang bawa kepada mencuri, itu pun haram. Daur dan tasalsul itu mustahil. Benda yang bawa kepada daur dan tasalsul itu pun mustahil. Apa yang benda yang bawa kepada daur dan tasalsul? Iaitu adanya orang lain yang mencipta Tuhan. Itu akan melahirkan satu perkataan namanya tasalsul, dan akan berlaku daur. Daur pula ada dua, daur mudmar, daur musarrah. Daur musarrah dua orang saja. Allah diciptakan oleh A diciptakan Allah diciptakan A. Ada tu daur musarrah. Yang kedua daur mudmar. Daur mudmar lebih daripada dua, yakni 3, 4, 5. Allah diciptakan oleh A diciptakan oleh B diciptakan oleh C diciptakan oleh Allah. Begitulah. Kalau tasalsul derek, Allah diciptakan oleh A diciptakan oleh B diciptakan oleh C D E F G sampai B. Faham? Habis. Dan iaitu tadi hilang. Maka barang yang membawa ia barang kepada berkehendak itu, dan iaitu apa barang yang bawa kepada kehendak? Tadi kita kata barang yang bawa kepada daur dan tasalsul, iaitu apa dia? Iaitu Allah Ta'ala ada yang membaharukan dia. Itu mustahil. Apa yang bawa kepada Allah Ta'ala berkehendak kepada membaharukan dia pula, itu pun mustahil juga. Apa dia? Iaitu baharu. Keadaan Allah baharu. Keadaan Allah baharu, itu mustahil juga.
Sekarang ni dia kata bahawasanya kita kata daur dan tasasul tu mustahil. Apa yang bawa kepada daur dan tasasul tu pun mustahil. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala berhajat kepada menciptakan dia. Mustahil. Jadi perkara yang bawa kepada menciptakan dia, menciptakan Allah, itu mustahil. Daur dan tasasul tu mustahil. Perkara yang bawa kepada daur dan tasasul tu mustahil. Apa yang bawa kepada daur dan tasasul? Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta. Itu pun mustahil. Perkara yang membawa kepada Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta pun mustahil. Apakah perkara yang membawa kepada Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta? Iaitu Allah Ta'ala baharu. Itu pun mustahil. Sebab kalau Allah Ta'ala tak baharu, tidak ada yang baharukan dia. Asalnya Allah Ta'ala kalau kita sabit wal'iyadzubillah baharu, mestilah berhajat pada membaharukan dia. Bila berhajat pada membaharukan dia, mestilah akan berlaku daur dan tasasul. Gitulah. Dia direct itu. Dan maka barang yang membawa ia barang kepadanya kepada baharu, apa pula barang yang bawa berbaharu? Dan iaitu barang yang membawa ia barang kepadanya kepada baharu, tiada keadaan Allah qadim, itu pun mustahil. 4 pula. Jadi sekarang ni daur dan tasasul mustahil. Apa yang bawa kepada daur tasasul pun mustahil. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta. Perkara yang bawa kepada Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta pun mustahil. Mana? Iaitu baharu. Perkara yang bawa kepada baharu pun mustahil. Apa dia? Iaitu tidak qadimnya Allah. Jadi pertamanya kita kata Allah Ta'ala tak qadim, akan bawa kepada Allah Ta'ala tu baharu. Allah Ta'ala tu baharu akan bawa kepada ada yang menciptakan dia. Allah Ta'ala ada yang menciptakan dia akan bawa kepada daur dan tasasul. Gitu. Semua tu mustahil. Ma yuaddi ilal mustahil mustahil. Apa yang bawa kepada mustahil mustahil. Maka tetaplah naqid bagi Adam, iaitu tidak ada Adam, iaitu tidak sabit Adam. Apa dia? Qadim. Tu. Dan iaitu naqid bagi Adam, iaitu tidak tiada tu qidam, iaitulah yang dituntut. Fahuwal matlub. Jadi sabitlah Allah Ta'ala itu huwal awal, yakni tak ada permulaan bagi wujudnya, dia panggil sebagai qidam. Maka makna daur itu tawaqqufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaihi, imma bimartabataini au maratibah. Ratibah maf'ul dah. Maratibah fawailah, mamnu' min as-sarf. Artinya daur, artinya arti perkataan makna daur tu terhenti suatu atas suatu yang terhenti ia suatu atasnya atas yang. Tawaqqufu syai'in, terhenti suatu, ala syai'in, atas suatu ya tawaqqafu tu sifat syai'in. Suatu yang terhenti ia suatu atasnya atas suatu yang pertama. Atasnya atas suatu yang pertama. Yang terhenti ia suatu yang kedua, atasnya suatu yang pertama. Faham tak? Tawaqqufu syai'in tu pertama, ala syai'in kedua, yatawaqqafu ay yatawaqqafu syai'u tsani alaihi ala al-awwal. Terhentinya syai' yang pertama atas syai' yang kedua, yang mana syai' yang kedua ni terhenti hak pertama. Tu dia panggil daur. Faham tak? Allah Ta'ala terhenti, contoh kita kata Tuhan A terhenti ia atas sabitnya dan ciptanya Tuhan B. Tuhan B, sabit dan ciptanya Tuhan B itu disebabkan adanya A menciptakan dia. Tu dia kata tawaqqufu syai'in, iaitu Tuhan A, ala syai'in, atas sesuatu, atas Tuhan B, Tuhan B yang buat A. Dan tawaqqufu syai'in ni pula tawaqqafu alaihi ala A, dan Tuhan B ni pula tawakuh atas adanya A tu cipta dia. Pula dah. Dia panggil daur. Ada kala daur itu dengan 2 martabat, yakni 2 orang, ataupun beberapa martabat pada yang terlebih banyak daripada demikian, itu demikian 2, yakni 3, 4, 5 dan ke atas. Misalnya umpama Zaid menjadikan ia Zaid akan Umar. Ni satu lagi lah, kalau orang mengaji Baqarah tahulah ni. Dia sebenarnya dia ni nak kata kuk atas bukan kuk bawah.
Nak kata cipta ni daripada atas bukan daripada bawah. Sebab tu kita kata Zaid menjadikan ia akan Umar. Dia seolah-olah menurun. Faham tak? Zaid menjadikan Umar. Umar menjadikan Ahmad. Ahmad menjadikan Muhammad. Dia seolah-olah menurun. Padahal yang nak dimaksudkan daur tasasul ni ku atas. Sebab tu dalam Baqarah ataupun orang pernah mengaji Baqarah, dia akan sebut gini, Allah Ta'ala ataupun Zaid dijadikan akan dia oleh Umar. Umar dijadikan akan dia oleh Ahmad. Dia naik ke atas. Tu yang sebetulnya. Kalau Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Ahmad, Ahmad menjadikan Zaid, tu dia ke bawah. Dia nak kata bahawasanya Zaid itu dijadikan akan dia oleh Umar, Umar dijadikan akan dia oleh Ahmad, Ahmad dijadikan akan dia oleh Ali, Ali dijadikan akan dia oleh Ahmad balik. Contoh. Sebab dia yang dijadikan. Dia ke atas, bukan ke bawah. Sebab Tuhan, kita nak kata Tuhan Tuhan ni ada yang menciptakan dia. Bila ada yang ciptakan dia, makna sebelum lah, bukannya ke bawah. Faham? Bukannya ke bawah. Mana Allah Ta'ala diciptakan akan dia oleh Tuhan A, Tuhan A diciptakan akan dia oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan akan dia oleh Allah. Begitulah daur. Tu dalam Baqarah lah. Zaid menjadikan ia akan Umar, dan Umar itu menjadi ia Umar akan Zaid. Mencipta lah tu. Kalau ikut gini, Zaid diciptakan akan dia oleh Umar, Umar diciptakan akan dia oleh Zaid. Gitu. Tu dia panggil daur daur musarrah. Maka yang demikian itu, maka yang demikian itu, demikian umpama tu lah, misal tu, tiada dapat tasawur, tiada dapat tergambar pada akal sekali-kali. Apa? Kerana yang menjadikan itu terdahulu ia yang menjadikan daripada yang dijadikan. Yang dijadikan makhluk, yang menjadi khalik. Okey, pada akalnya kita kata khalik kena lebih dulu ada berbanding makhluk. Maka manakala sabit amru tadi amru Umar tadi katanya amru kan amru. Tadi yang pertama menjadikan ia akan Umar, tak ada waw. Lepas tu dan amru pula ada waw. Amru lah tu, jatuh tu. Maka manakala sabit amru itu dijadikan oleh Zaid, tengok, sabitlah amru itu dijadikan oleh Zaid. Dia sepatutnya gitu. Amru dijadikan akan dia oleh Zaid, Zaid dijadikan akan dia oleh Umar. Ada gitu. Dia ke atas bukan ke bawah. Bila sabit begitu dijadikan oleh Zaid, maka mana Zaid itu pencipta, Amru tu dicipta. Maka betapa Umar, betapa Amru itu boleh menjadikan Zaid. Kok mana? Bila Zaid tu menjadikan Umar, ataupun Umar tu dijadikan oleh Zaid, Zaid itu khaliq, Amrun itu makhluk. Maka sepatutnya Zaid itu ada dululah, baru ada Amrun. Tiba-tiba Amrun tu pula menjadikan Zaid. Kerana ia Umar kemudian daripada Zaid. Yakni Zaid ada dulu sebagai pencipta, baru ada Amrun. Dan yang kemudian itu betapa dapat ia kemudian itu menjadikan akan barang yang dahulu. Yakni orang yang ada kemudian. Siapa yang ada kemudian? Amrun. Menjadikan akan orang yang dahulu. Siapa dia? Zaid. Macam mana? Amrun diciptakan akan Zaid. Kemudian Amrun tu dalam masa yang sama dia cipta Zaid. Tak boleh Maka terhentilah Amru itu atas Zaid. Yang terhenti Zaid pula wujud Zaid, yang terhenti pula wujud Zaid itu atas Umar, atas Amru. Tu kata tawaqquf syai'in ala syai'in yatawaqqafu asy-syai'u tsani alaihi ay asy-syai'ul awwal. Dan qiyaslah pada daur yang lebih daripada dua martabat seperti itu jua perkataan yang lebih daripada dua martabat tu. Cuma dua martabat dia panggil daur musarrah, lebih daripada tu daur mudmar. Kata syarih rahimahullahu taala, tasalsul pula. Dan arti tasalsul itu iaitu arti tasalsul tarattubu umurin ghairi mutanahiyah. Itu takut tarataba macam tu dah.
Betul lah. Tarattubu umurin ghairi mutanahiyatin. Iaitu apa? Artinya, arti tasalsul peraturkan beberapa pekerjaan. Peraturkan yakni perkara yang berlaku lah. Tarattub ni beberapa pekerjaan yang tiada kesudahan. Berlakunya pekerjaan suatu perkara itu tanpa ada kesudahan. Berlaku. Diciptakan akan Zaid, diciptakan akan Amar, diciptakan akan Ali, dicipta, tak ada sudah. Itu mustahil. Sebab mesti ada suk dia. Macam tu jugalah daur. Contoh daurnya telur pada mana? Telur pada ayam. Ayam pada mana? Ayam pada telur. Telur pada mana? Ayam. Telur, ayam. Ke mana? Jadi mesti ada wajibul wujud yang mengatakan, oh, telur ada dulu, barulah ayam, lepas tu telur, ayam. Kalau tak habis. Kita mikir ayam daripada telur pada ayam pada telur pada ayam. Dah tak sudah. Ada. Siapa yang buat? Wajibul wujud, Allah Ta'ala yang menetapkan ayam ada terus ke atau telur dulu. Lepas tu barulah beranak sampai sekarang. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yakni berkehendak satu kepada satunya, yakni satunya yang lain hingga tiada kesudahannya, maka yang demikian itu pun mustahil pula. Apa? Kerana membawa kepada tiada Tuhan. Sebab tidak tawakuf, tidak pang itu. Siapa yang wajib wujud? Mana sekarang Tuhan menjadikan Tuhan ada sekarang ni, Allah Ta'ala. Ada yang menjadikan Allah. Itu yang menjadikan Allah, ada pula yang menjadikan dia. Ada tak selesai. Bila tak selesai, tak ada Tuhan lah bagi. Bukan tak ada Tuhan, tak ada kita dia boleh. Macam kita lah. Kita diberanakkan oleh pak kita diberanakkan tok kita. Contoh kalau kita tak sabit Nabi Adam sebagai pengesut dia, dah sampai bila kita ni tak ada lah. Kalau lepas tu ada pengesut dia, iaitu Nabi Adam. Tu pengesut dia. Maksudnya Nabi Adam. Start Nabi Adam ada, baru beranak. Jadi kita tempat suk manusia ni Nabi Adam lah. Lepas tu tempat suk kata orang yang menciptakan Tuhan ni tak ada. Tak ada Allah Ta'ala. Tak ada lah Tuhan itu. Lepas tak suk, nak suk kat mana? Siapa yang pengesut dia tu? Jadi yang pengesut dia tu lah yang wajibul wujud, yang menjadi Tuhan. Tiba-tiba tak ada yang pengesut dia. Tak ada Tuhan. Tak ada siapa Tuhan. Nak panggil Allah Ta'ala Tuhan tak boleh sebab dia diciptakan. Nak panggil yang diciptakan Tuhan tak boleh sebab dia diciptakan pula sampai kesudah tak habis-habis. Jadi tak ada lah Tuhan. Jadi susah nak sabit Tuhan. Siapa Tuhannya? Payah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka tadi mustahil pula kerana membawa kepada tiada Tuhan, maka batallah daur dan tasalsul. Maka tetaplah qidam Allah, dan apabila tetap qidam Allah, mustahillah atasnya, atas Allah baharu, iaitu tiada baharu tu yang kita tuntut, iaitu fahuwal matlub. Yang kata tak baharu tu iaitu qadim lah. Tak baharu tu iaitu qadim lah. Tadi tu silap sikit tu. Tadi tu maka tetaplah nakiknya. Nakik bagi tiadanya Allah Ta'ala tu qidam. Yang ni qidam lah. Nakik bagi tidak qidam. Yang ni qidam lah. Maka tetaplah nakiknya. Nya tu nya pada tidak qidam. Lepas tu nakik bagi tidak qidam lah. Yang ni sabitlah qidam bagi Allah. Bukan tidak ada. Tadi kita kata tidak ada ni. Silap. Nakiknya nya tu tidak qidam. Lepas tu nakik bagi tidak qidam. Sabitlah qidam itu fahwal matlub. Ni sama pula. Ternafinya baharu. Lepas tu sabitlah nakiknya. Nakik bagi baharu, tidak baharu. Tidak baharu tu sabit itu. Maka tetaplah qidam Allah Ta'ala. Tadi pakai nakik, ni terus kata qidam. Dan apabila tetap qidam Allah, mustahil atas Allah baharu. Sebab apa? Qidam dengan baharu tak boleh berhimpun, dan tidak ada benda yang ketiga selain daripada qidam dan baharu. Tadi dia sebutlah. Maka iaitulah mustahil atasnya baharu tu yang kita tuntut, yang kita nak. Wallahu a'lam. Habis tu sifat qidam.
Dan adapun dalil baqa itu, maka iaitu dalil baqa firman Allah Taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal bikadzil wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Artinya, arti firman Allah, dan kekalah oleh zat Tuhan. Dia terus kepada kata zat, bukan wajah, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Tu. Dan panggil macam Musa itu. Dan kekalah oleh zat Tuhan engkau ya Muhammad, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Noktah. Yabqa tu syahid dia, baqa. Dan adapun dalil aqli, maka iaitu dalil aqli seperti kata Syekh radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu ay fa zahirun ay fa huwa zahirun li'annahu law amkana ay yalhiqahu ay yalhaqahu ka yulhiqahu. Silap pula. Boleh belakang tu. Ay yalhaqahu al-adam. Betul lah. Lan tafa anhu al-qidamu likauni wujudihi hina idhin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Tu panjang tu terjemahan dia. Dan adapun tanda wajib baqa kekal Allah Ta'ala itu, maka dia itu zahir. Kerana apa zahir? Kerana bahawasanya sya'an jikalau dapat dihubungkan akan Allah oleh adam, tiada, niscaya nafi daripadanya, ternafi daripada Allah qidam. Tulis itu adam tu sama adam lahir kau, adam sabit kau, ternafi qidam lah. Tapi kalau bab baqa ni makna ternafinya adam lahiq. Kalau bab qidam ternafinya adam sabiq. Gitu. Bab lahiq ni akan datang. Jadi kalau Allah Taala ada tiba-tiba adam tiada, maknanya Allah Taala tak baqa. Kalau adam tu tak ada, adam tu sejak awal lagi adam sabiq, mana Allah tak qidam lah. Faham? Jadi adam lahiq kena pada hak baqa tu, lawan hak baqa tu. Adam sabiq kena hak pada qidam. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, niscaya nafi ternafi padanya daripada Allah Ta'ala qidam, kerana keadaan wujudnya Allah pada ketika itu, pada ketika adanya, pada ketika itu, pada ketika sabit adam, jadilah ia Allah harus jua. Dia harus lah, jadi mungkin lah. Tiada wajib, jadi tak wajib lah. Tak wajib pada akal. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya yang harus, melainkan baharu. Noktah. Betapa sah demikian itu, yakni betapa sah baharu Allah Ta'ala. Betapa sah demikian itu. Tadi betapa sah demikian itu. Betapa sah demikian itu nafi. Yang ni betapa sah demikian itu, demikian kata Allah Ta'ala baqa, kita nafi. Gitulah. Sebab dalam matan asal tak ada pun nafi itu. Dia kata kaifa gitu ya. Kaifa, yang ni bagaimana kita boleh kata Allah Ta'ala tu baharu? Waqad sabaqa, sedangkan kita tu telah lalu sebentar dulu, min wujubi qidamihi ta'ala. Dan padahal sungguhnya nyosaan telah terdahulu sebut, yakni telah terdahulu oleh sebut, padahal hampir lagi, yang ini baik itu burhan sifat qidam tu bagi Allah Ta'ala itu baqa. Tadi betul lah tu. Macam silap baca, bukan silap. Iaitu wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Iaitu hampir lagi tu. Yang hampir tadi tu, apa dia? Iaitu wajib qidam. Perbahasan wajib qidam kan kita sabit dah bahawasanya Allah Ta'ala tak baharu. Tiba-tiba di sini kita kata Allah baharu. Tak boleh lah. Niscaya dapat dihubungi akan bagi Allah Ta'ala. Titik situ. Setelah sabit dah qidam bagi Allah Ta'ala, maka kita akan kata bahawasanya Allah Ta'ala tidak baharu. Bila kata tidak baharu, niscaya Allah Ta'ala itu tetap baqa.
Ini dalil tiada dinamo ia, tiada tamam, yakni tiada sempurna ia dalil melainkan dengan dua qiyas. Nak qiyas baqa' pula. Mana? Dan aturannya dan aturan keduanya. Kedua qiyas itu yang pertama. Ini qiyas pertama. Qiyas syarti muttasil. Qadhiyah pertama, qiyas pertama dan qadhiyah pertama. Jikalau tiada wajib bagi Allah itu baqa', niscaya tu dia punya tali. Jikalau tiada wajib bagi Allah itu muqaddam. Tali dia, jawab dia, niscaya dapat dihubungi akan Allah oleh adam. Titik. Tu dia punya qadhiyah pertama. Kemudian qadhiyah kedua, ada hara istisna, tetapi dapat dihubungi akan Allah Taala tu oleh adam, itu mustahil. Mana apa? Makna dia panggil, ini dia panggil naqid tali. Naqid tali. Tadi kan tali dia kata niscaya dapat dihubungi akan dia oleh Adam. Lepas tu dia punya istisnanya, tetapi dapat dihubungi akan dia oleh Adam, itu mustahil. Dengan mana? Tidak dapat dihubungi akan Adam. Tu dia panggil naqid tali. Naqid bagi tali. Talinya jawabnya dia kata dapat dihubungi akan dia oleh Adam. Sebaliknya tak dapat dihubungi akan dia oleh Adam. Tu dia panggil naqid. Jadi dekat istisna, dekat jumlah istisna, dekat muqaddimah kedua, itu jumlah naqid tali. Bila naqid tali membawa kepada naqid muqaddam, natijahnya akan jadi apa? Natijahnya akan jadi wajib bagi Allah itu baqa'. Apa kata gitu? Kerana bahawasanya sya'an jikalau. Ini qiyah yang kedua. Qiyah yang kedua, qadhiyah yang pertama. Jikalau dapat dihubungi akan barang oleh Adam, akan Allah oleh Adam, niscaya nafi, yakni ternafi daripada Allah qidam. Tetapi qadhiyah yang kedua. Jikalau dapat dihubungi akan dia oleh Adam, itu muqaddam. Niscaya nafi daripadanya qidam, itu tali. Lepas tu istisna, harah kedua. Tetapi nafi daripada Allah itu qidam, itu mustahil. Ternafinya qidam daripada Allah, itu mustahil. Maknanya apa ni? Maknanya makna dia panggil, jikalau dapat dihubungi akan dia oleh Adam, niscaya nafi daripadanya qidam. Tetapi nafi daripadanya qidam itu mustahil. Mana ternafilah qidam tu. Dia panggil apa ni? Dia panggil sebagai naqid tali juga. Naqid tali juga. Tali tadi dia kata nafi daripadanya qidam. Lepas tu nafi daripadanya qidam itu mustahil. Dengan mana? Tak nafi daripadanya qidam. Itu naqid tali. Lepas tu membawa kepada natijah apa? Natijah kepadanya naqid muqaddam. Mana? Muqaddamnya tadi kata dapat dihubungi akan dia oleh Adam. Naqidnya tidak dapat dihubungi akan dia oleh Adam. Itu natijah dia. Tu qiyah yang kedua dan natijah yang kedua. Tu qiyas syarti muttasi. Sebab apa? Kerana barang yang telah terdahulu daripada wajib qidam baginya, bagi Allah Ta'ala. Wajib qidam tak? Wajib qidam. Maka barang yang membawa ia barang kepadanya, kepada Adam, membawa kepadanya kepada Adam. Apa yang membawa kepada Adam? Dan iaitu barang yang membawa ia kepada Adam, keadaannya keadaan Allah baru. Barang yang membawa kepada Adam tu mustahil. Adam tu tiada. Apakah yang membawa kepada tiada? Iaitu keadaan Allah Ta'ala baru. Keadaan Allah Ta'ala baru kan boleh membawa kepada tiada. Tiada tu mustahil. Keadaan Allah Ta'ala baru mustahil juga. Tu kata iaitu keadaannya, keadaan Allah baru mustahil. Maka barang yang membawa ia barang kepadanya, kepada baharunya Allah Ta'ala tu pula. Apa dia barang yang membawa kepada baru? Dan iaitu barang yang membawa kepada baharu, keadaannya, keadaan Allah harus wujudnya Allah. Jadi harus wujudnya Allah mustahil juga. Tu kata mustahil nukta. Tiada itu mustahil. Barang yang bawa kepada tiada, baharu pun mustahil. Perkara yang bawa kepada baharu, iaitu harus wujud Allah Ta'ala. Sebab benda baharu ni benda yang harus wujud dia. Jadi Allah Ta'ala harus wujud tak? Baharu juga. Pun mustahil juga. Maka barang yang bawa ia barang kepadanya, kepada harus wujud apa? Dan iaitu barang tu dapat dihubung Adam baginya, bagi Allah Ta'ala. Jaga nyo barang-barang tu. Ini tak nampak baca. Dan iaitu barang yang bawa ia barang kepadanya, kepada harus wujud tu. Apa dia? Dihubung Adam, dihubung tiada baginya, bagi Allah Ta'ala, itu mustahil. Apa dia panggil? Dia panggil apa nama tu? Dapat dihubungkan dengan Adam. Okey, sekarang ni Adam mustahil.
Yang bawa kepada Adam pun mustahil. Apa dia? Baharu. Yang bawa kepada baharu pun mustahil. Apa dia? Harus wujud Tuhan. Itu pun mustahil. Yang bawa kepada harus wujud Tuhan pun mustahil. Apa dia? Iaitu dapat dihubungkan dengan tiada. Benda yang harus kan dapat dihubungkan dengan tiada. Itu pun mustahil juga. Kemudian tak habis lagi, maka barang yang bawa ia barang kepada dihubungkan Adam baginya tu, itu pun apa dia tu? Dan iaitu barang yang membawa ia barang kepada dihubungkan Adam baginya Allah Taala, iaitu ketiadaan wajib bakoknya Allah Taala mustahil juga. Tu yang beranak. Jadi asalnya tiada tu mustahil. Perkara yang bawa pada tiada pun mustahil. Apa dia? Iaitu baharu. Perkara yang bawa pada baharu pun mustahil. Apa dia? Harus wujud Tuhan. Perkara yang bawa pada harus wujud Tuhan pun mustahil. Apa dia? Hubung dengan Adam. Perkara yang bawa kepada hubungnya Adam pun mustahil. Apa dia? Iaitu ketiadaan wajib bakoknya Allah. Bila tak wajib bakok Allah Taala, harus Adam lah. Allah Taala boleh dapat berhubung dengan Adam lah. Dapat berhubung dengan tiada. Semua tu mustahil. Jadi kalau kita susun daripada bawah ke atas pula, Allah Ta'ala itu kalau kita sabit kata Allah Ta'ala tak wajib baqa, akan membawa kepada bolehnya Allah Ta'ala berhubung dengan Adam. Bila membawa kepada Allah Ta'ala berhubung dengan Adam, boleh membawa kepada Allah Ta'ala wujudnya itu harus. Bila wujudnya itu harus, boleh membawa kepada Allah Ta'ala itu baharu. Bila baharu, maka Allah Ta'ala itu boleh tiada. Bila kata boleh tiada, maka tak sabitlah qidam wal baqa. Tu baqa' tu lebih mustahil baqa', bukan mustahil baqa' yang ni. Dan iaitu ketiadaan wajib baqa'nya baqa' Allah mustahil. Lepas tu maka baqa' tu bulat. Lebih tu. La'alla sa' lebih. Maka sabitlah naqidnya. Naqid bagi tiada baqa'. Apa dia? Baqa' lah. Dan iaitu naqid tu wajib bakoknya Allah Ta'ala, yakni wajib pada akal oleh bakoknya Allah Ta'ala. Noktah. Dan iaitu wajib bakoknya Allah Ta'ala, itulah yang dituntut. Fahuwal matlubu. Kata syarih dan kata musannif, wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Dan sebenarnya telah terdahulu hampir lagi, iaitu wajib kidam bagi Allah Ta'ala itu diambil daripada yang demikian itu. Demikian perkataan musannif bahawa tiap-tiap orang yang wajib diambil, tulis itu diambil dengan mana? Diambil faham. Diambil faham daripada yang demikian itu. Demikian kata musannif bahawa tiap-tiap orang yang wajib kidamnya orang, mustahil adamnya orang, dan tiada muafakat titik. Tu buat bagi kaedah lah. Jadi atas kesan kata musannif waqad sabaqa qariban wujub qidami ta'ala, kita boleh buat kaedah tiap-tiap orang yang wajib kidamnya mustahil adamnya. Faham daripada situ perkataan musannif, faham kata kaedah tiap-tiap yang wajib kidamnya mustahil adamnya. Dan tiada muafakat segala uqala atas masalah i'tiqad ketuhanan itu, melainkan ini kaedah yang kulliyah. Mana segala kaedah, segala uqala, segala puak-puak yang berakal ni tak muafakat mana masalah yang dalam bab i'tiqad ketuhanan, kecuali dalam bab kaedah yang kulliyah, kaedah yang menyeluruh dia bagi. Kulliyah ni iaitu setiap perkara yang wajib kidamnya mesti mustahil adamnya. Ni kaedah kulliyah. Kaedah yang kulliyah. Jadi kaedah-kaedah ni biasanya kulliyah. Kaedah ni biasanya kulliyah. Bawah kulliyah kaedah yang kulliyah. Kulliyah lah semua. Semua. Kaedah yang kulliyah, kaedah yang menyeluruh. Gitu. Kulliyah, kaedah yang menyeluruh. Mana terkena kepada semua masalah. Mana? Setiap perkara yang wajib adamnya, wajib kidamnya mesti mustahil adam. Jadi bila kita sabit kidam dulu, maka sekali bakok senang lah. Kalau kita nak kata ya Allah Ta'ala tak baqa', tak boleh. Sebab bila kita tak baqa', mana Allah Ta'ala akan tiada akan datang, tiada lahiq. Sedangkan kita sudah nafi dah bahawasanya Allah Ta'ala itu mustahil tiada dengan kita sabit dalil kidam. Maka kaedah dia, setiap perkara yang wajib mesti ada, mesti qidam, maka ternafilah dia itu adam. Dan diiktirafkan atas kaedah ini, kaedah kuliah ini, bahawa adam kita yang azali itu, dia iktiraf. Kok mana kita kata setiap perkara yang wajib kidamnya mustahil adam? Tengok
azali, apa adamuna fil azal. Tak ada kita sejak azali. Tak ada kita sejak azali kan habis. Kan? Betul tak? Sekarang ni ada tak? Ada. Maknanya adamuna fil azal selesai. Dah. Canggah kaedah. Canggah kaedah. Adamuna fil azal sekarang tak ada dah. Tak sabit dah. Sebab kita ni sekarang ni ada. Lagu mana? Diiktirakkan kata bahawa Adam kita yang azali itu, maka bahawasanya wajib kidam Adam kita yang azali. Wajib pada akal mesti. Dan tiada mustahil tiada mustahil Adam bagi Adam kita yang azali. Tak sabitnya tak ada kita sejak azal tu, itu mustahil. Bahkan sabit tak ada kita sejak azal, tu wajib. Betul tak? Tak sabitnya tak ada kita sejak azal, itu mustahil. Maksudnya tak sabitnya tiada kita sejak azal tu mustahil. Bahkan sabitnya tak ada kita sejak azal, tu wajib. Dan dijawab. Okey. Dan tiada mustahil. Okey, siap. Gini. Dan diiktirakkan atas kaedah ini bahawa kaedah ini kaedah kuliah, bahawa Adam kita yang azali itu, maka bahawasanya Adam kita yang azali wajib kidamnya. Okey, wajib tak? Kidam, wajib kidam. Dan tiada mustahil Adamnya. Dan tiada mustahil dengan mana haruslah. Sila. Dan tiada mustahil Adamnya. Kan tadi dia buat kaedah kuliah, setiap perkara yang wajib kidam mustahil Adam. Ni sekarang ni tidak ada kita sejak azal, wajib tak? Wajib. Dah, tak mustahil kan tiada? Tak mustahil kan? Kita nafikan. Dengan mana sekarang kita ada? Tak mustahil kan? Macam mana kaedah kuliah kata setiap perkara yang wajib kidam mesti mustahil Adam? Kau mana? Sedangkan kita ni tiada mustahil Adamnya. Adam kita yang azali. Bahkan Adam kita sejak azali ni boleh habis. Bukannya kekal tak? Sekarang kita ada kan? Lagu mana? Dan dijawab akan iktiraf itu dengan bahawa kaedah kuliah itu difardukan pada suatu yang wujudi jua. Jadi adamuna fil azal bukan wujudi, dia amru i'tibari. Jadi Allah Ta'ala wujudi. Jadi setiap perkara yang qadim, yakni zat Allah dan sifat ma'ani Allah, maka mustahil terima tiada. Adapun kita wajib pada akal, mesti terima sabit Adam kita sejak azal. Tapi mustahil tak untuk kita tu nafinya, mustahil tak untuk nafinya tak ada itu, tak mustahil. Bahkan harus, boleh saja kita ni tak ada. Buktinya ada sekarang. Tu. Dan adapun dalil, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.